Okey. So bab 2 jirim dan struktur atom. 2.1 konsep asas jirim. Okey, dengan dicuba ni lah. Okey, jirim tu apa? Jirim adalah bahan ataupun objek yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi hampir semua benda di dunia ni adalah jirim. Udara di sekeliling kita kan memenuhi ruang, mempunyai jisim. Mungkin awak pernah juga buat eksperimen berkaitan dengan belon tu. Belon yang kecut dengan belon yang kita dah tiup dia, kemudian kita gantungkan dekat penyimbang tu kan. Jadi ataupun balance tu. Jadi awak tengok antara belon yang tak ada udara dengan belon yang mengandungi banyak udara, yang mana yang lebih berat, yang mana yang akan condong ke bawah. Itu membuktikan udara juga adalah jirim. Okay. Meja of course lah jirim. Komputer of course lah jirim. Semua benda yang mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang adalah jirim. Bagus. Effort tu ada bagus. Okay. Okay, maksud jirim. Jirim ialah sesuatu. Jirim ialah benda. Jirim ialah objek. Jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okay. Jirim terdiri daripada zarah-zarah halus dan diskrit. Halus ialah seni lah. Zarah-zarah yang sangat kecil. Diskrit ni pula maksud dia diskrit ialah tak boleh dipecahkan lagi. Okay. Zarah tu dah yang paling kecil dan dah tak boleh dipecahkan lagi kepada yang lebih kecil. Yang ketiga, wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Nyatakan keadaan jirim bagi bahan yang berikut. Boleh tak awak nyatakan keadaan jirim bagi bahan yang berikut? Yang pertama, karbon dioksida. Apa keadaan jirim dia? Gas. Bagus, gas. Sashimi, Moputra. Okay. Jadi, karbon dioksida ialah gas. Air kopi. Dah sebut air dekat depan tu kan. Mestilah keadaan apa? Cecair. Bagus. Cecair. Senang je ni. Okay, cuka. Ada yang tak tahu cuka? Okay, cuka. Kalau nak tahu nama kimia dia ataupun nama saintifik dia ialah asid etanoik. Asid etanoik, nama bagi cuka. So cuka memang sifat dia berasid kan, rasa dia pun masam. Cuka, siapa yang tak pernah masak dia tak tahu cuka tu dalam keadaan apa. Cecair, okay, bagus. Cuka pun dalam keadaan cecair. Oksigen. Okay, siapa yang jawab ni? Gas, bagus. Siapa tak tahu kan? Oksigen sila gas. Garam masakan. Garam masakan. Ada tak mak awak mak awak masak guna pepejal? Siapa yang nampak mak dia tuang cecair dalam masakan, itu maksudnya mungkin dia tuang cuka lah ataupun air lah. Okay. Garam masakan yang kita selalu guna sama ada garam halus ataupun garam kasar ialah pepejal. Okay. Nama bagi garam masakan ni ialah natrium klorida. Nanti boleh tukar. Nak masak nanti mak, bubur natrium klorida. Okay. Jangan lupa bubur natrium klorida. Kalau tak nanti masakan jadi tak sedap, tak rasa apa-apa kan. So ini ialah garam masakan. Boleh ya semua? Boleh bezakan. Okay. Yang kita dah belajar ni, pepejal, cecair dan gas. Yang ni kita panggil sebagai keadaan jirim. Okay, perubahan keadaan jirim. Perubahan keadaan jirim ni pun biasa dah sebenarnya bagi awak, perubahan keadaan jirim. Bila sesuatu benda dia mengalami pemanasan atau penyejukan, dia boleh berubah keadaan. Daripada pepejal kepada gas, pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, cecair kepada pepejal. Okay? So perubahan ini dipanggil sebagai perubahan keadaan jirim. Kita tengok gambar ni, ini gambar aiskrim.
Aiskrim yang baru keluar daripada freezer ataupun aiskrim dari freezer lah, dari dalam freezer, keadaan dia pepejal. Tetapi bila kita keluarkan daripada freezer dan kita letakkan pada suhu bilik, freezer sejuk kan? Suhu bilik lebih tinggi berbanding dengan suhu dalam freezer. Jadi walaupun kita tak letak api dekat dengan dia ataupun kita tak panaskan dia, kita tetap panggil ni proses pemanasan. Sebab apa? Sebab ada perubahan suhu. Dalam peti suhu dia kalau freezer tu mungkin -4 darjah Celsius. Tapi bila kita keluarkan ke suhu bilik, dia dah jadi 30 darjah Celsius. Suhu bilik antara 28 hingga 32 darjah Celsius. So bila berlaku peningkatan suhu, kita panggil proses ni pemanasan lah. So aiskrim yang dibiarkan pada suhu bilik, dia akan menyerap tenaga haba. Bila pemanasan, mesti akan serap haba. Dan bila dia serap haba, akan berlaku perubahan daripada pepejal kepada cecair. Okay, yang kedua, yang ni titisan-titisan air yang terbentuk di cermin tingkap kereta. Pada waktu malam, cermin tingkap membebaskan haba ke persekitaran. Cermin tingkap tu yang bebaskan haba ke persekitaran dia, menyebabkan permukaan cermin tingkap menjadi sejuk. Ini disebabkan wap air di udara bersentuhan dengan permukaan sejuk, lalu kehilangan tenaga dan seterusnya membentuk titisan air pada permukaan cermin gelap. Okay. Disebabkan udara sejuk. Udara sejuk bersentuhan dengan permukaan yang sejuk. Udara bersentuhan dengan permukaan yang sejuk. Dia akan menghasilkan titisan air ni. So yang ni proses dia ialah kondensasi kan. Kondensasi macam pembentukan air hujan. Ini antara perubahan yang maybe awak dah biasa jumpa dah. Daripada pepejal kepada, kita tengok yang anak panah warna pink dulu. Dari pepejal, tengok susunan zarah dalam pepejal. Rapat-rapat kan? Atom-atom pepejal bersusun sangat rapat antara satu sama lain. Dia hanya ada sikit saja ruang kosong antara atom-atom tu. Dan apabila melalui proses peleburan, pepejal akan berubah menjadi cecair. Pepejal kepada cecair. Ais, dia jadi air. So itu ialah peleburan, bukan pencairan. Ada student tersilap, dia punya pencairan. Pencairan lain. Awak akan belajar juga dalam kimia apa tu pencairan. So peleburan, dia melebur menjadi cecair. Dan zarah ataupun atom dalam cecair, dia tersusun rapat. Ingat tersusun rapat tetapi tidak tersusun. Apa ni dia cakap? Zarah-zarah dia rapat. Rapat-rapat tapi tak tersusun. Kalau pepejal, dia rapat dan tersusun. Kemudian, dalam bentuk cecair pula, dia mengalami sama ada pendidihan ataupun penyejatan. Bukan? Pendidihan atau penyejatan, so dia akan bertukar menjadi gas. Cecair kepada gas. Cecair rapat-rapat kan? Dan tapi tak tersusun. Bila dia bertukar menjadi gas, atom dan zarah-zarah dia berada lebih jauh antara satu sama lain. Dalam pepejal, adakah dia bergerak? Adakah atom-atom dalam pepejal tu bergerak? Bergerak ke tak? Tidak. Mogitra kata tidak. Siapa lagi nak jawab? Bergerak ke tak? Tak. Okey. Bergerak, bergetar, ya. Okey, Rakesh jawab ya, Hanif cakap bergetar. Rakesh ni cakap bergerak. Ya. Walaupun dia bergetar, itu adalah pergerakan. Sebab awak bayangkan awak duduk di tempat perhimpunan. Di kawasan perhimpunan dan rapat-rapat dengan kawan-kawan awak. Adakah awak langsung tak bergerak?
Awak tetap bergerak kan, awak bergerak juga, tapi awak bergerak di kedudukan masing-masing. Awak tak adalah bergerak menyelip pergi sana pergi sini, awak duduk tempat awak tapi awak masih bergerak. Sama juga dengan zarah-zarah ni, atom-atom ni, dia walaupun rapat-rapat tapi dia tetap bergetar pada kedudukan asal dia. Manakala dalam cecair, ingat cecair dia rapat-rapat zarah dia tapi dia tak tersusun. Bila disuruh lukis kan, dalam kimia, soalan suruh lukis susunan atom dalam cecair, susunan zarah dalam cecair. So awak akan lukis dia rapat-rapat. Tapi dia tak tersusun. Nanti kan ada yang buat sini yang apa-apalah, apa bentuk pun tak apa, jadi dia rapat dan tidak tersusun. Ini zarah-zarah dalam cecair. Jadi adakah zarah dalam cecair bergerak? Kalau pepejar yang rapat-rapat tu pun bergerak, of course lah zarah dalam cecair yang tak tersusun ni juga akan bergerak. Pergerakan untuk zarah dalam cecair, kita panggil dia bergerak secara bebas. Bergerak bebas. Dia berbeza nanti bergerak bebas dengan bergerak secara rawak. Untuk cecair, terms dia ialah bergerak bebas. Zarah bergerak bebas. Right? Daripada cecair, dia mengalami pendidih atau penyejatan untuk menjadi gas. Okay, dan gas, nampakkan susunan dia jauh-jauh antara satu sama lain. Jadi pergerakan zarah dalam cecair, dalam gas dipanggil bergerak secara rawak. Dia moves randomly. Dalam cecair, move freely, bergerak bebas. Dalam gas, bergerak secara rawak, secara random. Okay. Maksudnya apa? Maksudnya zarah dalam gas tu dia akan bergerak dengan sangat laju. Dia langgar dinding, dia langgar kawan dia. Semua benda dia langgar. Itu maksudnya bergerak secara rawak. Dan pergerakan dia paling laju lah. Antara zarah dalam cecair dengan pepejar, pergerakan dalam gas adalah yang paling laju. Itu dari segi pergerakan. Dari segi daya tarikan pula. Daya tarikan. Senang je. Awak bayangkan dia punya susunan atom, kita dah boleh bayangkan dah apa jadi pada macam mana nak explain tentang susunan dia, macam mana nak explain tentang pergerakan dia, dan yang ketiga bagaimana kita nak explain tentang daya tarikan. Daya tarikan antara zarah. Kalau dalam pepejar, daya tarikan, awak nampak tak pepejar tu tersusun sangat rapat kan? Rapat. Jadi daya tarikan antara zarah adalah kuat sebab tu dia melekat rapat-rapat. Ni macam kawan baik lah yang dah tak boleh dipisahkan kan. Pergi kantin pun 3 orang, pergi toilet pun 3 orang, tak tahulah dia masuk toilet sekali ke tak. 3 bersama, bertiga. Maksudnya dia mempunyai daya tarikan yang kuat. Okay, seperti dalam pepejar. Manakala dalam cecair, susunan dia rapat-rapat tapi tak tersusun. Jadi, adakah daya tarikan dia kuat? Kita panggil daya tarikan dia sederhana lah. Daya tarikan dia lebih lemah berbanding dengan pepejar. Tetapi lebih kuat daripada daya tarikan dalam gas. Manakala dalam gas, dah kedudukan dia rapat-rapat, maksudnya dia tak ngam. Kan? Tak ngam lah, tak boleh nak masuk. Jadi kedudukan dia rapat-rapat, jadi jauh-jauh. So daya tarikan antara zarah dalam gas adalah lemah. Kalau daya tarikan ni kita tak boleh sebut daya tarikan tinggi, daya tarikan rendah. No. Kita sebut sama ada daya tarikan dia kuat atau daya tarikannya lemah. Semuanya dah ada kat eksperiment kat sebelah ni. Slide semua penerangan cikgu ni ada dimasukkan dalam Google Classroom. Okay, dalam Google Classroom kelas 4S lah. Cikgu dah send link dekat grup WhatsApp. Cikgu akan send semua bahan dekat situ. Dan buku teks pun digital pun ada dekat situ. Okay. Kemudian kita tengok anak panah yang warna biru ni pula. Perubahan keadaan jirim yang kedua. Anak panah yang berwarna biru.
Kalau anak panah yang warna pink ni dia nampak dia pemanasan kan. Sebab ais melebur jadi air. So ni pemanasan. Bila pemanasan dia akan serap haba. So, semua anak panah warna pink tu akan serap haba. Peleburan menyerap haba, pemejawapan menyerap haba, pendidihan dan penyejatan pun menyerap haba. Untuk anak panah yang warna biru ni start daripada gas ya. Okay, daripada gas ke cecair, proses dia kondensasi. Okay, daripada gas menjadi cecair. Daripada tarikan dia tak kuat menjadi tarikan yang lebih kuat. Ini adalah proses penyejukan. Yang anak panah warna biru tu semua penyejukan dan dia membebaskan haba. Membebaskan haba. Okay, daripada cecair, cecair mengalami pembekuan. Sebab air kan, air yang tak sejuk kita masukkan dalam peti. Masukkan dalam bahagian freezer. Jadi air tu akan berubah menjadi ais. Proses ni pembekuan. Awak ingat yang air kepada ais ni pun dah cukup dah. Okay, kenapa dia membebaskan haba? Sebab asalnya air tu panas. Bila masukkan dalam peti ais, air tu jadi sejuk kan. Nampak tak dia membebaskan haba? Okay, dia membebaskan haba. Even dalam peti tu pun memang sejuk. Memang tujuan dia sejuk tu untuk bebaskan haba. Bila ada pembebasan haba, dia nak buat apa? Dia nak buat pembentukan ikatan. Pembentukan ikatan. That's why daripada gas kepada cecair, darah semakin rapat. Daripada cecair kepada pepejal, semakin rapat. Ini semua ialah pembentukan ikatan. Ada soalan ke yang ni? Kalau tak ada, cikgu nak tanya soalan. Okay, nyatakan proses yang berlaku. Nyatakan proses yang berlaku. Okay, proses yang pertama, kondensasi. Kondensasi. Perubahan keadaan haba. Daripada apa ni? Kondensasi, perubahan keadaan jirim dia daripada apa kepada apa. Gas ke cecair. Okay, bagus Aiman. Perubahan keadaan jirim dia ialah daripada gas kepada cecair. So adakah dia menyerap haba atau membebaskan haba? Membebaskan haba ke menyerap haba? Daripada gas kan, susunan zarah dia jauh-jauh. Bila jadi cecair, zarah dia jadi rapat-rapat. So untuk membentuk ikatan, dia kena buat diri taran kata bebas haba, Hanif kata serap haba. Yang atas ni siapa ni? Yang atas ni siapa tu? Okey, dia pun kata ada yang kata serap haba juga. Okey, pemindahan haba. Ingat daripada gas kepada cecair, daripada bawah tadi kepada atas. Menjadi cecair, menjadi pepejal, proses dia ialah membebaskan haba. Membebaskan haba. Nak bentuk ikatan kan? Nak bentuk ikatan kena bebaskan haba. Kemudian, okay, proses penyejatan. Siapa nak jawab? Penyejatan, perubahan keadaan jirim daripada apa kepada apa. Cikgu, pemejawapan dan pengendapan macam eksotermik dan endotermik ke? Bukan, pemejawapan tu daripada pepejal menjadi gas. Pepejal menjadi wap air. Itu pemejawapan. Dan pengendapan ialah daripada gas kepada pepejal. Dia masih lagi perubahan keadaan jirim. Okay, Lincia dia kata penyejatan cecair ke gas. Okay, Mogitra pun kata cecair kepada gas. So penyejatan ni awak bayangkan air laut. Okay, air dia tersejat naik ke atas, ke awan. Okay. So air yang tersejat ni dipanggil sebagai penyejatan lah, perubahan keadaan air daripada
air cecair kepada pepejal. Cecair kepada gas. So adakah dia pindahkan haba? Ni terbalik daripada atas tadi. Yang atas gas kepada cecair kan? Yang ni cecair kepada gas. So mestilah menyerap haba. Okay, bagus semua. Menyerap haba. Okay, kemudian peleburan. Peleburan contohnya ais kepada air. Pepejal kepada apa? Pepejal kepada cecair. Good. Pepejal kepada cecair. Pepejal yang tadi atas kan? Okay, atas ke bawah. Pemindahan haba dia. Serap ke bebaskan haba? Serap haba. Very good. Serap haba. Maksudnya kita kena panaskan dia lah baru peleburan tu boleh berlaku. Okay, pembekuan. Pembekuan. Nak beku kan? Kena masuk dalam freezer. Okay, perubahan daripada cecair ke pepejal. Okay, bagus. Cecair kepada pepejal. C kepada P. Korang faham kan? Okay, cecair kepada pepejal. Proses pemindahan haba dia. Bebaskan haba. Good. Sebelah kanan tu sebelah kiri tadi. Daripada pembekuan ni maksudnya daripada cecair ke pepejal yang sebelah kanan tadi kan. Yang warna pink tu. So dia nak membentuk ikatan dia akan bebaskan haba. Okay, mini love untuk korang. Okay, semua ni senang. Tadi ada kawan awak tanya apa dia pengendapan. Dia pun tak explain tadi. Pengendapan. Satu lagi pemejalwapan. Pemejalwapan. Kita ingat pemejalwapan daripada pemejal. Pepejal. Okey, daripada pepejal kepada wap. Wap tu gas lah. Pepejal kepada wap. Air. Okay, contoh proses pemejalwapan. Apa dia? Yang pepejal berubah kepada gas. Yang ni yang awak mungkin tak pernah dengar. Tapi awak tahu nama pasar dia. Nama pasar dia ais kering. Okay, ais kering. Betul? Yang kita selalu jumpa dalam makmal nanti. Ni nama dia. Naftalena. Naftalena. Naftalena ni apa? Awak ada guna juga dekat rumah awak. Mungkin ada lah. Mungkin ada, mungkin tak ada lah. Okay. Ubat gegat. Racun untuk lipas kan. Racun lipas, racun serangga. Nama dia ubat gegat. Nama sains dia Naftalena. So Naftalena ni ubat gegat tu dia bulat-bulat tu kan. Macam berbola tu. Dan awak letak. Awak letaklah dekat tempat yang banyak lipas dalam kabinet ke. Lama-lama nanti Naftalena tu akan hilang sendiri. Sebab dia berubah daripada pepejal direct kepada gas. Okay, yang kedua yang pengendapan ni tadi terbaliklah daripada gas kepada pepejal. Dia direct. Okay, dia tak melalui cecair. Daripada gas dia terus jadi pepejal. Dia tidak proses. Dia tak melalui keadaan cecair. Nanti awak akan jumpa acetamide. Okay, ais kering. Itulah. Ini pengendapan. Masa awak lower form atau pasti dia Zafran boleh tutup awak punya mic tak? Sorry cikgu. Okay, tak apa. Okay, Nohan. Untuk pengendapan dengan pemejawapan, masa awak lower form dulu, awak belajar rasanya dua-dua pun sebagai pemejawapan. Kalau tak silap cikgu lah. Dua-dua pun awak belajar sebagai pemejawapan ataupun sublimation. Tapi sekarang kita dah bezakan dia. Satu pengendapan, satu lagi pemejawapan. Okay, pengelasan jirim. Ada soalan tak yang tadi? Cikgu rasa okey je kan? Benda yang repeat daripada dulu je low form tu. Okay, pengelasan jirim. Okay, yang ni lah pun kalau maybe baru sikit. Awak dah biasa belajar juga yang ni. Cuma dia punya nama-nama tu mungkin berbeza sikit lah. Okay, pengelasan jirim.
Jirim ataupun metal tadi, dia terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama ialah unsur. Yang pertama ialah unsur. Apa maksud unsur? Unsur ni dia terdiri daripada satu jenis zarah saja. Satu jenis zarah sahaja. Sebab apa? Sebab unsur tu dia sendiri je. Dia tak bergabung dengan jenis zarah yang lain. Dia tak bergabung dengan jenis zarah yang lain. Kalau dia bergabung pun, dia hanya bergabung dengan kawan dia yang sama jenis. Okay? Manakala yang kedua, jenis jirim adalah sebatian. Sebatian ni, dia terdiri daripada dua atau lebih jenis zarah. Dua atau lebih jenis zarah sama yang berbeza lah. Dua atau lebih jenis zarah yang berbeza. Kita panggil sebagai sebatian. So, ingat jirim ada dua. Yang pertama unsur, yang kedua sebatian. Unsur tu dia hanya satu jenis zarah saja. Dan yang kedua sebatian, dia dah bergabung dengan zarah yang berbeza jenis. Sama ada dua atau tiga atau empat atau lebih lah. Okay, unsur terbahagi lagi kepada atom dan juga molekul. Atom contohnya karbon. Awak nampak dekat sini, okay, ini formula ni mungkin baru bagi awak. Karbon awak selalu gunakan. Okay. Formula bagi karbon ialah C. Formula bagi karbon ialah C. Jadi bila awak tengok, dia punya huruf tu satu je yang huruf besar. Huruf besar ada satu je, maksudnya dia ada satu zarah saja. Okay. So bila ada satu zarah saja, dia tak ada C2, C3, dia tak ada C6. Okay, jadi C ni dalam kategori atom. Contoh lain, okay, contohnya ferrum. Ferrum, Fe. Yang ni formula. Ferrum ni bahasa biasanya ialah besi lah. Besi. Okay, ferrum. F huruf besar, E huruf kecil. Yang ni formula dia juga. F huruf besar. Bila kita nampak huruf besar dan selepas tu huruf kecil, maksudnya ini ialah satu atom saja. Atom yang sama, ferrum. Dia bukan F tu benda lain, E. Diingatkan F tu ferrum, E tu aluminium. Taklah. Fe hanya untuk ferrum. Nanti kan awak boleh tengok unsur-unsur dan dia punya formula dekat muka surat belakang dalam buku teks awak. Ni dia Oh tak nampak, cikgu guna filter. Muka surat 275. Ya, muka surat 275 dalam buku teks digital pun ada. Awak pun pernah tengok jadual berkala tahun lepas. Setiap atom tu dia ada formula dia. Okay. Kemudian itu lagi contoh lain, aluminium. Aluminium, mana nak tulis? Aluminium. Simbol dia A besar, L kecil. So awak nampak A besar dengan L kecil, ini ialah satu unsur. Bukannya A lain, A unsur lain, L unsur lain. Tak, Al dia adalah khas untuk aluminium. So bila ada satu jenis zarah dia berseorangan, yang ni dipanggil sebagai atom. Unsur atom. Okay, ini ialah atom. Okay, yang kedua, ni unsur, masih lagi unsur. Okay, yang kedua ialah molekul. Molekul unsur ialah molekul yang terdiri daripada dua atau lebih zarah yang sama. Dua atau lebih zarah yang sama. Contoh yang dia bagi ni, pada mana supaya awak tak ni. Okay, O2, oksigen. Okay, gas oksigen. Kita tulis dia O besar, kemudian 2. Kebanyakan gas memang ada 2 dekat belakang ni. Yang kedua contohnya hidrogen. Gas kan, hidrogen gas, H2.
Klorin, gas klorin. Kita tulis dia Cl2. Kemudian gas bromin. Kita tulis dia Br2. Okay. Jadi ini semuanya adalah molekul. Kenapa molekul? Sebab dia terdiri daripada dua atom. Tapi atom dia tu daripada jenis yang sama. Oksigen, okay, dia terdiri daripada O dengan O. O berpadu dengan O. Sebab tu dia jadi O2. Ni zarah O, yang ni pun zarah O. Jenis yang sama kan? Dua-dua adalah oksigen. So dia dipanggil molekul. Kalau hidrogen, H bergabung dengan H. Jadilah H2. Jenis yang sama kan? Klorin, Cl. Klorin tu C besar, L kecil. Cl dengan Cl. So jenis yang sama. Br dengan Br. Jenis yang sama. So kalau awak nampak jenis yang sama macam ni, dia dipanggil molekul. Okay, molekul ada, sebatian pun ada molekul lah. Tapi yang ni molekul untuk unsur. Kerana jenis dia sama. Okay, jirim yang kedua, jenis sebatian kan. Okay, sebatian terbahagi kepada molekul juga. Okay, dan juga ion. So, molekul untuk sebatian, dia terdiri daripada dua atau lebih atom. Tapi atom dia jenis yang berbeza. Atom dia berbeza. Nampak kat sini air. Air ialah H2O. Siapa yang kelas sains dengan cikgu tahun lepas, memang cikgu selalu gunakan air sebagai H2O. Karbon dioksida CO2. Okay, so air H2O maksudnya apa? Maksudnya air ni terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Okay, satu atom oksigen dia bergabung dengan dua atom hidrogen. Okay, so ini ialah air. So air dalam kategori molekul sebatian. Dia ada dua jenis zarah yang berbeza. Dia ada oksigen, dia ada hidrogen. Okay, yang kedua contoh dia karbon dioksida. CO2. Okay, CO2 terdiri daripada karbon. Kan, karbon C huruf besar, sini awak nampak H huruf besar air tadi kan. H huruf besar, O huruf besar. Bila ada dua huruf besar, maksudnya H ni unsur lain, O tu unsur yang lain. Dia gabungan lebih daripada satu unsur, dia jadi molekul sebatian. Karbon dioksida, karbon C huruf besar berpadu dengan oksigen, O huruf besar. Okay, so karbon berpadu dengan oksigen. Nampak unsur dia unsur yang berbeza kan? Unsur dia unsur yang berbeza. Jadi ini adalah molekul sebatian. Tapi kenapa air? Oksigen wujud dalam O2. Tapi kenapa air O dia satu cikgu? Macam mana jawab ni? Okay, O2, oksigen gas. Yang ni kita panggil dia keadaan biasa. Dalam keadaan biasa, oksigen sentiasa wujud dalam keadaan dui atom. Dua atom, O2. Tapi air dah berbeza dah. Air is benda lain. Oksigen benda lain, air tu benda lain. Cuma air tu, dalam air ada unsur oksigen. Dalam air ada unsur hidrogen. Sama juga kat sini. Hidrogen H2. Dalam air dia memang ada dua H kebetulan. Ada dua H juga dalam air. Don't worry, awak akan belajar dalam ikatan kimia nanti. Ini perpaduan lah, bukan perpaduan kaum antara satu atom dengan atom lain. Okay, karbon dioksida, okay, karbon dengan oksigen. So berbeza dari segi unsur dia, berbeza jenis darah, dia dalam kategori molekul sebatian. Apa lagi contoh lain? Okay, tetraklorometana. Saja nak bagi contoh yang awak pening. Tetraklorometana. Tetra bermaksud empat. Kalau tadi cikgu sebut dui atom, betul? Dui maksudnya dua. Ini oksigen dui atom, O2. Hidrogen pun dui atom, H2. Cl, Cl2. Yang dua-dua ni maksudnya dui lah. Kalau tiga kita panggil tri. Kalau empat kita panggil tetra.
Tetraklorometana. Maksudnya apa? Maksudnya kloro ataupun klorin dia ada 4. Metana refer kepada C. Okay. So CCl4. CCl4. C huruf besar. Yang ni C huruf besar juga. C selepas tu huruf kecil. So C ni daripada karbon. Cl tu daripada klorin lah. Yang ni pun ialah molekul sebatian. Okay. Kat sini cikgu nak awak boleh bezakanlah antara molekul unsur dengan molekul sebatian. Molekul unsur daripada unsur yang sama, molekul sebatian daripada unsur yang berbeza. Jelas tak? Okay, cikgu nak padam Jelas, jelas. Okey, bagus. Okay, then kita masuk ke ion pula. Ion. Right, ion. Sebatian masih dalam sebatian. Okay, jenis yang kedua ialah ion. Okay, untuk ion ni susah sikit cikgu nak cakap sebab awak pun belum belajar lagi. Kita belum belajar unsur-unsur dalam kimia lah. Tapi secara ringkasnya, ion ni dia hanya terbentuk daripada apa tau? Daripada gabungan. Gabungan L tambah Bl. Apa pula L dengan Bl? Okay, L ialah logam. Bl ialah bukan logam. Sementara awak belum dapat buku teks lagi, awak belum belajar topik-topik macam formula kimia. Jadi cikgu nak setiap kali awak buat soalan ni, awak refer pada jadual berkala. Okay? Jadual berkala ada dekat muka surat 275 dalam buku teks. Nanti awak cari dalam D3A, buku teks digital. Okay, macam mana kita nak tengok adakah dia ion atau bukan ion. Biasanya dia terdiri daripada 2 perkataan. Biasanya, tak semestinya tapi biasanya. Kan? Bila cikgu sebut karbon dioksida, 2 perkataan cikgu, kenapa dia bukan ion? So awak refer kepada basic dia. Dia mesti terdiri daripada logam dan bukan logam. Kalau karbon dioksida, dia dalam kategori molekul. Kenapa? Sebab karbon dia terdiri daripada karbon dengan oksigen kan? So karbon, awak refer dalam jadual berkala, karbon adalah bukan logam. Oksigen pun bukan logam. So gabungan antara bukan logam dengan bukan logam, dia tidak membentuk ion. Dia akan bentuk molekul je. Okay, manakala natrium, sekejap lagi kan buat yang lain. Okay. Okay, manakala natrium, natrium ialah Na. Awak cari dalam jadual berkala, dia sebelah kiri sekali, awak jumpa tak Na, dia natrium. Kumpulan 1, okay, natrium ni adalah unsur logam. Klorida pula asal daripada Cl. Sini ada tepi ni, Na dengan Cl. Okay, Cl pula di sebelah kanan, laju yang kedua. Okay, awak tengok atas dia ada nombor 17, awak cari yang kat bawah dia, jumpa Cl. So Cl ialah bukan logam. Okay, Bl bukan logam. So gabungan antara logam dengan bukan logam, dia membentuk ion. Okay, logam dengan bukan logam membentuk ion. Nanti kan cikgu akan minta awak hafal ion-ion. Ion tu apa? Ion ialah zarah-zarah yang bercharge. Zarah-zarah yang bercas. Na+. Na tu charge dia positif 1, Na+. Cl charge dia negatif. Logam mesti bercas positif. Bukan logam dia akan bercas negatif. So bila kita gabungkan dia jadi NaCl. Kita tengok check. Jadi ferrum oksida ion kan cikgu? Ya. Ferrum ialah logam, oksida adalah oksigen lah. So oksigen bukan logam. Gabungan logam dan bukan logam dia jadi
sebatian ion. Okay, sebatian ion. Contoh lain, okay, magnesium. Magnesium oksida. Okay, MgCl2. MgCl2. So dia terdiri daripada magnesium. Awak cari dalam jadual berkala. Okay, magnesium adalah logam, oksigen adalah bukan logam. Nampak dia dua perkataan kan? Dan selain daripada dua perkataan, dia terdiri daripada logam dan bukan logam. So dia jenis sebatian ion. Sebatian ion. Kena hafal lah kan jadual berkala tu. Jadual berkala actually tak payah hafal. Dalam exam pun, dalam SPM pun, setakat SPM yang silibus lama ni lah, jadual berkala akan dibekalkan. Jadual berkala diberikan. Nanti kan bila awak go through ni, awak akan tahu yang mana yang awak akan, kalau awak orang yang belajar lah, kalau biasa belajar, buat latihan, awak akan sendiri tahu bila cikgu sebut, okay, lithium logam ke bukan logam, awak pun dah tahu lah lithium logam, klorin bukan logam, okay? Macam tu. Dia by exercise lah, practice makes perfect kan. Kemudian nanti yang awak akan hafal ialah ion. Formula-formula ni pun awak akan hafal, okay? Carbon, formula dia C, oksigen O, magnesium Mg, klorin Cl, hydrogen H, neon Ne, argon Ar, plumbum Pb, ferrum Fe. Yang ni pun awak akan hafal. Selain daripada tu, awak akan hafal juga ion dia lah. Na, berapa charge Na? Na plus. Kalau magnesium, Mg 2 plus. Kalau ferrum, ferrum ada dua, ada Fe2 plus, ada Fe3 plus. Cuprum, Cu plus ada. Cu2 plus pun ada. Hydroksida, yang ni lah, hydroksida, O dengan H. O dengan H, okay, dua-dua huruf besar kan, okay. So ni charge dia negatif. Sulfat, SO4, 2 negatif. 4 tu dekat bawah, O2 negatif tu charge dia dekat atas. Yang ni semua awak akan jumpa dan awak akan hafal. Cikgu akan beritahu bila awak nak hafal. Nanti bila cikgu bagi dia punya jadual tu, awak start boleh hafal lah. Cikgu rasa macam nak bagi hari ni pula suruh hafal cepat. Okay? Okay, cikgu padam dulu. Jangan peningkan cikgu. Okay. Okay, so boleh bezakan tak ion dengan bukan ion? Atom dengan molekul, molekul dengan ion. Bezakan pula unsur dengan sebatian. Yang mana molekul unsur, yang mana molekul sebatian. Kemudian bezakan yang mana yang molekul, yang mana yang ion. Ada soalan ke setakat ni? Oh, ada gambar dekat bawah ni. Okay, yang ni, yang ini, kenapa dia tunjuk awal dia gambar ni? Ion terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom. Okay, dia nak jelaskan tentang ion. Okay, natrium contoh natrium. Ini unsur natrium yang neutral. Atom natrium, okay, gambar sebelah kiri sekali ni. Ini ialah atom natrium. Atom dia tak bercas. Dia neutral. Okay. Kalau cikgu nak tulis, cikgu tulis Na saja sebab dia tak ada cas. Atom mesti neutral. Okay. Kemudian, macam mana dia boleh jadi Na+? Kenapa dia boleh bercas positif 1? Sebab apa? Sebab dia buang 1 elektron. Cikgu sebut sekarang pun cikgu rasa awak takkan faham. Sebab walaupun yang ni dah belajar tahun lepas tapi sikit sangat je. Dia derma elektron, maksudnya dia buang 1 cas negatif. Jadi dia terlebih 1 cas positif. Bila dia buang 1 negatif, dia berlebih 1 positif. That's why charge dia akan jadi positif 1. Atom klorin pula, dia terima 1 elektron. So dia akan lebih 1 cas positif. So klorin akan bercas negatif 1. Daripada Cl, dia menjadi Cl negatif. Ini pembentukan ion lah. Nanti cikgu ajarlah yang ni. Sekarang ada soalan tak sebelum cikgu soal? Jelas tak antara beberapa jenis ni? Yang ni kita panggil jenis zarah. Yang ni jenis zarah. Bila soalan tanya, okay, karbon dioksida. Apakah jenis zarah karbon dioksida?
Awak jangan jawab dia gas pula. Kalau dia tanya keadaan helium, karbon dioksida ialah gas. Tapi bila dia tanya jenis zarah, karbon dioksida adalah jenis molekul. Jenis zarah ada 3, atom, molekul atau ion. Ada soalan ke? Kita tengok contoh lagi lah Walaupun ni cikgu letak sebagai latihan, tapi tak apa, cikgu tunjukkan sebagai contoh. Kelaskan bahan berikut kepada jenis zarah. Jenis zarah. Okey. Sekali, bila baca soalan, gariskan dia nak apa. Jenis zarah. Terus tulis kat tepi. Jenis zarah merujuk kepada atom, molekul atau ion. Gas oksigen. Okey, oksigen O2. Yang ni jenis zarah apa? Siapa nak jawab boleh on mic. Ramai jawab kat chat je. Aiman jawab molekul, Syashini jawab molekul, Hasanah jawab molekul. Okay, bagus. Okay, oksigen adalah molekul. Dia molekul unsur ke dia molekul sebatian? Dia O2, maksudnya O dengan O. Jenis yang sama kan? So dia adalah molekul unsur. Unsur, okay bagus. Yang kedua, karbon dioksida. Okey, D dekat depan ni kan. Nama dia karbon. Awak tahu C, karbon ialah C. Oksida pun awak tahu, oksigen. O, dioksida maksudnya D tu bahasa Inggeris di kan, dioxide. Karbon dioxide. So di bermaksud dua. Formula dia CO2, karbon dioksida. Yang ni jenis apa? Molekul sebatian. Okey, bagus. Molekul juga, tapi disebabkan dia berbeza jenis, karbon dan juga oksigen kan, so dia molekul sebatian. Gas helium, He, gas helium. Yang ni apa? Molekul je. Molekul. Kenapa awak kata dia molekul? Sebab dia dalam keadaan gas. Sebab dia dalam keadaan gas. Okey, cikgu tak ajar lagi ni. Bukan semua gas, tadi cikgu dah bagi tahu tentang beberapa gas yang sentiasa wujud dalam keadaan duiatom. Betul kan? Oksigen O2, hidrogen H2, Cl2, Br2. Okey, itu antaranya. Tapi ada gas yang dia sorang-sorang. Yang ni dalam jadual berkala awak boleh tengok kumpulan yang hujung sekali. Hujung sebelah kanan. Dekat atas dia ada tulis nombor 18. Dekat atas jadual berkala tu dia tulis nombor 18. Okey, dan bawah dia ada helium, neon, argon, krypton, xenon dan radon. So helium, neon, argon, krypton, xenon dengan radon ni kita panggil dia unsur kumpulan 18. Memang wujud dalam keadaan gas, tetapi dia gas monoatom. Gas monoatom. Mono means satu. Monogami. Monogami means boleh kahwin satu. Kalau dalam Islam kita poligami, boleh kahwin lebih daripada satu. Okay. So yang ni monogami. Tiba masih topik kahwin kan. So helium, He. Cikgu ada tulis dua tak kat tepi ni? Tak ada kan? Cikgu tak tulis dua kan? So dia tak ada dua. Dia He saja. Jadi bila dia He saja means dia sorang-sorang. Dia tak bergabung. Even dengan He yang lain pun dia tak bergabung. So bila dia sorang-sorang kita panggil dia apa? Atom. Lincia kata atom. Dia mohitra, betul. Dia gas nadir. Kumpulan 18 kita panggil dia sebagai gas nadir ataupun noble gases. Dia sentiasa wujud sorang-sorang sebab dia dah stabil. Dia dah kaya. So dia dah stabil, dia dah tak nak ada bergabung dengan unsur lain. Betul lah? So helium, Lincia kata tadi atom. Betul sangat. Atom. Sebab dia seorang. Sebab dia sorang-sorang. Okay. Seterusnya, asid hidroklorik. Okay, asid. Sebarang asid. Asid hidroklorik, asid sulfuric, asid nitrik, asid karbonik.
Semua asid dia ada H kat depan. Kemudian hidroklorid. Cl dekat belakang. Hidrogen. Cl adalah klorin. So H dengan Cl. Okay. Ni asid ya. Asid kat depan. Dia highlight kan. Asid. Jenis apa ni? Zarah dia. Molekul sebatian. Okay, bagus Cynthia. Molekul sebatian. Okay, sebenarnya. Macam ni nak cakap. Okay, bila sebut asid. Okay, tak apalah. Kita fokus ni dulu. Hidroklorid. Ataupun hidrogen klorida. Hidrogen klorida. HCl. Okay, dua benda ni benda yang lebih kurang sama tapi tak sama. Okay, hidrogen. Bukan hidrogen. Hidrogen klorida ialah dalam bentuk gas. Kan? Hidrogen bukan logam. H. Cl pun bukan logam. Cl. So yang ini hidrogen klorida ni ialah molekul sebatian. Tapi bila hidrogen klorida kita larutkan dia dalam air. Hidrogen klorida kita larutkan dalam air, dia akan jadi asid. Bila jadi asid, automatik dia adalah ion. Kenapa? Kerana asid ni dia terdiri daripada ion lah. Asid tu daripada ion H+ dengan Cl-. Walaupun H+ tu bukan logam. Tak apa. Malaslah cikgu nak peningkan awak belajar detail lagi kan. Potong dia, kita potong dia. Awak tengok hidrogen klorida saja. Hidrogen klorida H bukan logam, Cl pun bukan logam, so dia adalah molekul sebatian. Bagus. Seterusnya ferrum. Molekul dia, formula dia Fe. Apa dia? Atom. Hanif jawab atom. Bagus. Atom sebab dia seorang. Okay. Aluminium oksida. Al, aluminium dengan oksida. Al2O3. Aluminium ialah logam. Oksida adalah bukan logam. Aiman jawab ion. Hana jawab ion. Rakes tanda kuplum. Kenapa kuplum? Okey, sekejap ni Rakes. Okey, logam dengan bukan logam, so dia jadi ion. So aluminium oksida adalah ion. Dia terdiri daripada ion Al3+ dan juga O2-. Ion positif dengan ion negatif, so membentuk sebatian ion. Tetraklorometana, ni macam contoh yang cikgu ada bagi tadi. CCl4. C karbon, karbon bukan logam. Cl klorin, klorin pun bukan logam. So ini jenis apa? Ion, dia ke ion? Molekul. Okay, Hanif tanya ke jawab tu? Molekul. Hana jawab molekul. Aiman jawab molekul. Hasanah jawab molekul sebatian. Okay, Lincia jawab molekul sebatian. Bagus. Bukan logam dengan bukan logam dan dia berbeza jenis, jadinya ini jenis molekul sebatian. Okay. Magnesium sulfide. Dia terdiri daripada magnesium Mg dan sulfide SO4. Okay, ini sulfide. Sebenarnya taklah awak tengok ni pun awak tahu dah. SO4 ni pun adalah bukan logam. Ion. Okay, bagus. Magnesium sulfide terdiri daripada ion. Magnesium Mg2+ dan SO4 2 negatif. So jenis dia ialah sebatian ion. Bagus. Hanif ion. Aiman jawab ion. Sashini pun jawab ion. Maaf kalau cikgu tak baca yang atas-atas tu. Okay, natrium hidroksida yang terakhir. Na, natrium, hidroksida, O besar, H besar. Okay, Na, logam ke bukan logam? Tadi dah jumpa kan? Logam ke bukan logam? Natrium. Logam. Oh, bagusnya. Okay, natrium, logam.
hidroksida, ya, hidrogen pun bukan logam, oksigen pun bukan logam kan. So dia terdiri daripada OH. Jadi yang ini adalah ion lah, ion negatif. Kalau dia bukan logam, dia akan jadi ion negatif. So logam dengan bukan logam membentuk sebatian ion. Dia Na plus dan juga OH negatif. Kalau ion dia mesti positif dengan negatif je. Dia tak boleh bentuk ion positif dengan ion positif, memang tak ada tindak balas. Okey? Ion positif dengan ion negatif. So dia membentuk natrium hidroksida iaitu sebatian ion.